subjektif, 40 soalan, 40 markah. Untuk kertas 2, untuk kertas 2, tahun ni adalah berbeza daripada tahun-tahun lepas ya. Untuk KSSM, dalam kertas 2 dia ada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Ada 3 bahagian. Sebelum ni ada 2 bahagian. Sekarang ada 3 bahagian, iaitu bahagian bentuk soalan ni pula dia ada 2 jenis item ya, iaitu item subjektif respon terhad, iaitu subjektif berstruktur. Jadi saya akan bagi tunjuk kau. Nanti cikgu akan tunjuk kat kamu apa beza dia respon terhad, apa dia berstruktur. Okey. Untuk bahagian A ada 10 soalan. 10 soalan ada 40 markah. Awak kena jawab semua. Okey, bahagian A 10 soalan 40 markah, awak kena jawab semua. Bahagian B ada 5 soalan. Kamu kena jawab semua juga, 45 markah. Okey, bahagian C ada 2 soalan. Tapi awak hanya kena pilih satu sahaja, iaitu satu soalan 15 markah. Jumlah semua adalah 100 markah. Okey, jumlah bahagian A 10 markah, bahagian B 5 markah. Bahagian A 40 markah, 10 soalan, bahagian B 5 soalan, 45 markah, bahagian C 2 soalan tapi pilih satu saja 15 markah, jumlah semua 100 markah. So masa untuk menjawab adalah 2 jam 30 minit. Okey, 2 jam setengah. Okey, 100 markah ni awak ada 3 bahagian, jawab 2 jam 30 minit. Bila kita jumlahkan kertas 1 dengan kertas 2, jumlah markah adalah 140 markah. Okey, 140 markah ni, okey sekarang cikgu nak beritahu kamu siapa yang target A untuk mendapat dalam matematik, ini target dia. Okey, daripada 140 markah ni, awak mesti dapat 100 markah, sekurang-kurangnya 100 markah untuk mendapat A minus. Okey, kemudian untuk mendapat A, sekurang-kurangnya dapat markah 112. Untuk mendapat A plus, okey, siapa target A plus, mesti dapat 126 markah daripada 140 markah. Okey, itu target dia, target untuk dapat A. Tapi kalau ada yang target, alah cikgu saya lulus pun jadilah. Okey, kalau ada pegang azam tu lulus pun jadilah, awak bagi dapat berapa markah? 56 sahaja. 56 per 140, awak akan dapat 40 markah, awak akan dapat E. Okey, so siapa yang alah tak apalah lulus cukup. Lulus cukup, awak cuma belajar sekadar untuk dapat 56 markah. Tapi kalau ada yang memang cita-cita nak peluk pokok yang besar tadi tu, bagi dapat A. A minus ke A ke A plus tak ada masalah. Kau nak dapat A minus, 100 sahaja target awak. Jadi setiap soalan tu awak boleh tengok soalan mana awak nak jawab. Target, cukup 100 markah. Dia total ya, kertas 1 dan kertas 2 jumlah 140, daripada 140 ni awak boleh dapat 100, senang saja. Boleh, semua boleh dapat pokok yang besar super meluk tu. Okey, seterusnya. Okey, untuk bahagian A, ini yang saya bagi tahu tadi, subjektif apa? Subjektif respon terhad. Subjektif respon terhad bahagian A, iaitu 10 soalan 40 markah, markah dia 3 hingga 5 markah. Sekali awak tanya macam mana respon terhad, sekali awak tengok bentuk soalan dia. Maknanya dia hanya tanya satu soalan, awak jawab. Tanya satu, jawab. Dia tak ada anak-anak. Itu terhad. Kalau subjektif, soalan subjektif berstruktur, maksudnya dia ada anak-anak dia. Maksudnya ada A, A1, A2 atau A, B, C, A1, B1, macam tu. Itu berstruktur. Soalan berstruktur ada di bahagian B dan juga bahagian C. Okey, bahagian A 10 soalan, 40 markah. Setiap satu soalan tu dia secara rawat. Ada 3, ada 4, ada 5 ataupun sama ada semua 4 markah. Total 40 markah. Bahagian B dia ada 5 soalan, 40 markah. Markah dia secara di antara 8 hingga 10. Setiap satu 8 markah sehingga 10 markah. Sebab dia ada 5 soalan saja, maksudnya soalan yang panjang lah.
Untuk bahagian C pula, ini satu soalan saja 15 markah. Ini soalan-soalan yang memang yang memerlukan awak jawab jawapan yang panjang lah, 15 markah. Okey, nanti cikgu tunjuk contoh dia. Okey, tapi pilih satu sahaja. Okey, satu saja. Dia bersatu tapi kadang-kadang soalan dia adalah soalan gabungan topik. Contoh soalan graf fungsi boleh gabung dengan soalan ungkapan kuadratik macam tu, ataupun soalan set digabungkan dengan topik-topik tingkatan 2 ada 13 topik. Okey, tingkatan 1 13, tingkatan 2 13. Siapa tengok terkejut, banyaknya dah belajar tapi tak tahu belajar apa. Betul tak? Ada lah orang nak kata macam tu dia banyaknya tapi tak tahu nak belajar apa. Sebab dia antara tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dia ada kesinambungan ya. Dia ada kesinambungan antara satu sama lain. Bukan kata awak belajar tingkatan 1, yang tingkatan 2 awak dah lupa tingkatan 1. Awak naik tingkatan 3 awak dah lupa tingkatan 1 sebab dia bersambung-sambung. Jika awak tak ingat apa yang awak belajar tingkatan 1, ini jadi masalah tu. Okey, contoh graf fungsi masa belajar tingkatan 2, dia akan awak jumpakan balik graf fungsi ni semasa awak belajar tingkatan 4 iaitu ungkapan dan persamaan fungsi kuadratik. Ini contoh salah satu yang bersambung. Contoh lagi garis dan sudut pun sama akan sambung. Jadi tolong ingat balik tingkatan 1 belajar apa, tingkatan 2 belajar apa. Tingkatan 3 ada 9 topik, tingkatan 3 indeks, bentuk piawai, ni matematik pengguna awak dah belajar tingkatan 3. Sampai tingkatan 5 ada matematik pengguna. Okey, tingkatan 3 ada matematik pengguna, simpanan dan pelaburan kredit hutang. Naik tingkatan 4 ada pengurusan kewangan, lagi naik tingkatan 5 ada insurans, ada percukaian. Dia ada bersambung-sambung. Okey. So kemudian di sebuah trigonometri ni awak akan belajar bersambung-sambung lagi. Banyak pelandengakan. Ini awak kena ingat ya apa yang belajar tingkatan 3, lagi naik tingkatan 4 sambung. Ingat apa belajar. Okey, so 9. Tingkatan 3 9 topik, tingkatan 4 10 topik. Okey, nampak? Yang penting biasanya tingkatan 2 dia akan banyak ambil tingkatan 4 dan tingkatan 5 ya. Tingkatan 4 yang belajar terlepas tu kena ingat balik. Dan kalau ada tingkatan 4 yang ada dalam sini iaitu 4 belian yang join petang ni, ingat balik. Awak belajar tahun ni awak kena ingat sebab tahun depan awak akan ambil SPM. Okey, so tingkatan 5. Seterusnya topik tingkatan 5, ni 8 topik. Kita sekarang baru belajar sampai topik 4 ya. Kebanyakan saya rasa kelas semua baru belajar sampai 4 topik, ubahan matriks, insurans dan percukaian. Yang kamu semua jumlah topik untuk matematik ni berapa topik? Siapa tahu? Siapa tahu? Tingkatan 1 ada berapa bab? 13. Tingkatan 2? 13. Tingkatan 2. Tingkatan 3? Tingkatan 3? 9. Saya suruh catat, dia pun tak catat. Tingkatan 4? 10. Tingkatan 5? Kan. Semua jumlah berapa topik? 53. 53 topik matematik KSSM. Awak kena belajar untuk jawab SPM. Banyak tu 53. Kalau awak duduk ralik-ralik memang tak boleh. Tak boleh. Awak akan dapat okeylah lulus jadilah. Awak akan dapat macam itulah. Lulus jadilah macam itulah. Okey, so saya nak ulang. Matematik ada 2 kertas, kertas 1, kertas 2, kertas 1, kertas 1 40 soalan, 40 markah, 1 jam 30 minit jawab dia. Kertas 2 ada 3 bahagian, bahagian A, bahagian B, bahagian C, 100 markah, jawab 2 jam 30 minit. Okey, so meliputi semua topik. Kertas 1 dia akan meliputi tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Tapi kertas 2 tak, dia hanya ada beberapa topik saja. Okey, jadi nak jawab kertas 1 mesti menguasai 53 topik. Okey, nak jawab kertas 1 mesti menguasai 53 topik. Untuk mendapat A, sekurang-kurangnya awak mesti betul 30 markah untuk mendapat A. Okey, kalau tak target A, tak apalah, 20 pun jadilah. Okey, so seterusnya. Okey, saya teruskan. Okey, ini contoh-contoh soalan yang
saya sebut tadi bahagian A, ni kita tahu bahagian A, bahagian C dan apa dia maksudnya apa dia soalan subjektif respon terhad. Okey. Okey. Ini adalah subjektif respon terhad. Terlajak pula. Okey, sekejap. Ini respon terhad. Bahagian A, maksudnya bila tanya hitungkan isi padu dalam meter cube gabungan perpecahan. Satu soalan saja disuruh kira isi padu. Jadi itu adalah namanya respon terhad. Kira isi padu sahaja. Ini bahagian A, 4 markah. Okey, contoh yang kedua. Okey, ini adalah penaklukan logik. Ini juga respon terhad, cuma tanya, nyatakan akas. Lepas tu, benar atau palsu. Kemudian tuliskan premis 2. Ini adalah respon terhad. Satu soalan, awak terus jawab. Okey, ini 3 markah. Okey, seterusnya. Okey, ini bahagian B iaitu berstruktur. Yang mana dia ada anak-anak. Nampak? Dia ada nombor 1, 2, 3. Ini adalah namanya soalan subjektif berstruktur. Ada anak-anak. Okey, ini 9 markah bahagian B. Kertas 2 bahagian B bentuk dia panjang. Okey, seterusnya. Contoh yang seterusnya juga bahagian B iaitu ini soalan sukatan serakan iaitu tingkatan 4 juga ada anak-anak nampak berdasarkan data di atas. Hitungkan mean, hitungkan variance. Okey, total 9 markah. Ini bentuk soalan bahagian B yang mana dia bentuk subjektif berstruktur. Okey, seterusnya bahagian C. Ini bahagian C 15 markah soalan yang panjang. Awak hanya perlu jawab satu soalan saja. Dia akan bagi 2 soalan, awak boleh pilih yang mana awak nak jawab. Okey. Okey, sekarang dah habis bentuk-bentuk soalan SPM. Awak dapat bayangkan dah nanti matematik SPM ada berapa kertas, ada 2 kertas. So awak nak dapat A ke nak dapat B, awak dah tahu dah, awak dah target dah. Okey, bahagian A 2 minggu ni apa yang cikgu bagi tahu ni, okey, buat preparation. Anytime kita akan duduk peperiksaan. Okey, so soalan PPT tingkatan 5. Okey, untuk tingkatan 5 ada 4 topik sahaja iaitu topik ubahan, topik matriks, topik insurans, topik percukaian. Tingkatan 5 4 topik ni sahaja. Okey. Nampak tak skrin saya? Okey nak? Okey, saya teruskan. Untuk tingkatan 4, cikgu pilih 7 topik yang popular sahaja. Okey. Untuk 4 belian yang ada di sini, okey, soalan-soalan yang tingkatan 5 akan lebih kurang sama untuk kelas 4 belian saja. 4 belian saya akan buat. Okey, untuk tingkatan 4, cikgu pilih 7 topik yang popular. Ini 7 topik tingkatan 4 yang very popular untuk soalan SPM iaitu fungsi dan persamaan kuadratik, asas nombor, penaklukan logik, operasi set, rangkaian teori graf, graf gerakan, sukatan serakan. Bila cikgu sebut topik ni awak dah bayangkan, awak belajar terlepas tu apa dia. Fungsi kuadratik tu apa dia. Asas nombor tu apa dia. Jadi awak dah bayang. Kalau awak adalah orang yang bijak, awak boleh bayangkan. Bila saya sebut, awak boleh bayangkan dah. Contoh bila sebut, okey, bila sebut apa tu, cerita apa tu? Sabarlah duhai hati, dah bayangkan muka siapa. Muka siapa bayangkan, siapa duk tengok cerita tu. Macam tu lah. Bila saya sebut asas nombor, awak bayangkan. Asas nombor nak kira macam mana. Bila saya sebut penaklukan logik, awak dah bayangkan. Itu ada orang yang memang ingatlah. Okey, untuk topik tingkatan 1 hingga 3, ini cikgu pilih 4 saja. 4, selepas cikgu buat analisis, 4 ni yang
yang berkemungkinan lah. Okay, saya tak kata ni lah maksud yang cikgu ambil lah 5 topik yang cikgu pilih untuk kamu. Topik lain pun ada lagi lah untuk kertas 2, tapi yang ni saya nampak seperti awak kena tahu dan senang. Awak kena tahu dan senang awak faham. Yang lain pun sama juga tapi mungkin susah nak faham. Yang ni bila cikgu buat analisis, cikgu rasa 5 topik ni awak kena tahu. Iaitu persamaan linear tingkatan 1. Okey, hari ni saat lagi cikgu akan tunjuk 5 soalan ni. Cikgu akan tunjuk teknik menjawab 5 soalan ni. Yang tingkatan 4, tingkatan 5 cikgu tak akan tunjuk sebab awak baru belajar. Tapi untuk menengah tingkatan Lepas semua. Okay. So ini dia persamaan linear tingkatan 1. Okay, persamaan linear tingkatan 1. Dia soalan dia bukanlah soalan direct macam ni ya. Ini saya ambil dalam buku teks tingkatan 1. Ini adalah buku teks tingkatan 1. Dia ada 3 kaedah. Tapi saya nak ajak hari ni satu kaedah iaitu kaedah penghapusan. Okay, saya tak nak ajak banyak-banyak kaedah apa pun kamu tak tahu. Kita fokus satu kaedah penghapusan. Sekejap lagi cikgu tunjuk macam mana nak selesaikan kaedah penghapusan. Tapi untuk 5 cikgu dah tunjuk ya, jangan kata tak ingat. Okay, mungkin 5 belian pun Cikgu Adila dah tunjuk. Okay, tapi ini sebagai ulang kaji lah. Okay, yang persamaan linear tingkatan 1 ini kaedah penghapusan nanti cikgu tunjuk lah. Okay. Kemudian ini pemfaktoran dan pecahan algebra iaitu tingkatan 2. Ini pun sama cikgu ambil daripada buku teks tingkatan 2. Okay, yang mana dia bagi 2 ungkapan, awak kena kembangkan ungkapan tersebut iaitu diminta dalam luas dalam sebutan ungkapan algebra. Ini bentuk dia, ni tingkatan 2. Ini tingkatan 2. Okey, seterusnya ini tingkatan 2 juga iaitu bentuk geometri 3 dimensi untuk mencari isi padu. Okey, isi padu di sini sama cikgu ambil dalam buku teks tingkatan 2 iaitu ni isi padu silinder, isi padu kon, isi padu piramid. Semua ni jangan risau, ada rumus diberikan nanti dalam soalan. Okey, tak perlu hafal, awak hanya perlu tahu macam mana nak selesaikan, macam mana nak gunakan rumus. Tapi rumus tu tak payah hafal, semua ada nanti di dalam okey. Seterusnya sekejap, garis lurus. Okey, yang ni. Ini kalau KBSM, topik ni tingkatan 4. KBSM, yang maksudnya SPM lama. Bila KSSM awak dah belajar tingkatan 3. Macam mana nak cari persamaan. Persamaan dia Y sama dengan MX tambah C. M apa, C apa. Awak belajar tingkatan 3, awak akan jawab soalan SPM kertas 2. Okey. Tentu awak kata dah lupa ni macam mana nak selesaikan, nampak soalan macam susah kan. Sekejap lagi cikgu tunjuk. Okey, sekarang hari ni cikgu akan fokuskan topik-topik menengah rendah ni dalam kertas 2. Okey, tak apa. Sekarang kita pergi ke persamaan linear. Macam mana nak selesaikan persamaan linear ni? Okey, sekarang awak tengok ya, ini persamaan linear serentak. Mesti ada 2. Kalau nak selesaikan persamaan linear mesti ada persamaan. Ada persamaan. Kita akan susun dan ini kaedah penghapusan. Nampak dia guna kaedah penghapusan. Okey, dia guna kaedah penghapusan. Nampak kaedah penghapusan? Macam mana nak hapus? Maksudnya kita hapuskan X ke hapuskan Y dulu. Kita akan cari dapat X, kita gantikan untuk dapat Y. Okey, macam tu. Okey, so sekarang saya tunjuklah contoh soalan. Ini dalam buku teks tingkatan berapa tadi? Tadi saya kata persamaan linear tingkatan berapa awak belajar? Tingkatan berapa? Siapa ingat? Tingkatan 1. Ya, okey. Contoh soalan. Saya akan tunjuk contoh soalan. Contoh soalan persamaan linear. Mana contoh soalan persamaan linear? Okey, contoh soalan macam ni. Dia tak ada soalan yang direct lah. Dia tak akan ada bagi soalan yang direct. Ini soalan ni pun soalan simple cikgu cari. Sebenarnya soalan yang paling susah pun ada tapi tak payahlah cikgu tunjuk yang susah, cikgu tunjuk yang senang. Senang dahulu, susah kemudian, betul tak? Okey, contoh soalan ni
Dia bagi ada buah rambutan. Okay, buah rambutan dengan buah mangga. Ingat, rambutan mangga di sini disebut rambutan mangga. Sekali kita nak buat pemboleh ubah tak ada masalah. Nak buat R ke M ke X ke Y, tapi last sekali mesti sebut R tu apa, X tu apa, Y tu apa. Okay, so saya tunjukkan soalan ni. Okay, Raja menunjukkan harga rambutan dan mangga. Aminah membeli 8 kg rambutan dan 9 kg mangga. Okay, so Aminah 8 rambutan dan mesti tambah tambah 9 mangga. 9 mangga jumlah harga 137. Okey, sekarang yang cikgu sebut tadi R dan M ni. R dan M ni awak boleh bubuh lain pada RM. Contoh kita selesa XY kan? Okey, kita selesa XY, kita buhlah 8X tambah 9Y sama dengan 137. Okey, bermakna rambutan ni adalah X, mangga adalah Y. Macam tu, tak ada masalah. Okey, bebas. Okey, ini kemudian jamuna. Jamuna pula. Okey, jamuna dia ambil 7 kg rambutan. So 7X. Mangga 3Y. Mangga 3Y. Sama dengan berapa? 76. Okey, sekarang kita dapat dua persamaan. Okey, nampak di bahagian A ni dia kata bina dua persamaan linear dalam sebutan X dan Y. Kita buat dah dua persamaan linear X dan Y untuk menjawab soalan A. Kita dapat dua markah. Ini satu markah, yang ni satu markah. Okey. Boleh? Boleh saya teruskan? Boleh saya teruskan? Boleh cikgu. Okey. Okey. Cakap ya, 5 dan 5 ni mereka memang peramah, saya dah tahu dah. Okey, bahagian B, hitung nilai X dan Y. So, nak tahu X dan Y ni berapa. Semua sediakan kalkulator ya, jangan mendengar ceramah ni bukan ceramah motivasi. Ini adalah bengkel matematik. Bila bengkel matematik kalkulator dah ada. Okey, now 8 dengan 8 tambah 9, 137. 7 tambah 3, 76. Sekarang kita nak disuruh hitung kali. Saya nak buat kaedah penghapusan lah. Kaedah penghapusan. Bila kata kaedah penghapusan, kita kena pilih. Kita nak hapus yang mana dulu? Nak hapus X ke? Nak hapus Y ke? Sekarang saya nak tanya kamu. Kamu nak hapus mana? Siapa-siapa boleh jawab? Y cikgu. Okey, hapus Y dulu. Bagus. Pilihan yang bijak. Bila nak hapus Y, apa kena buat? Apa kena buat bila nak hapus Y? Persamaan 2 darab 3. Persamaan 2. Ni persamaan 1. Persamaan 2. Persamaan 2 darab dengan 3. Okey, bagus Lokman. Lokman kan? Ya cikgu. Okey, so ini darab 3, yang ni darab dengan 3, yang ni darab dengan 3. Okey. So tulis dulu yang persamaan pertama. 8X tambah 9Y sama dengan 137. Yang ni kita tulis balik. Okey, 7 kali 3 21X tambah 3 kali 3 9Y sama dengan 76 kali 3 berapa? Berapa? 63, 18, 21 berapa? 228. Bagus. Okey, so kita boleh selesaikan. Sekarang kita nak selesaikan apa? Nak selesaikan Y. Nak selesaikan Y. Apa kena buat? Nak tambah ke nak tolak? Ini kena tahu. Nak tambah ke nak tolak? Nak tambah ke nak tolak? Tolak cikgu.
Tolak. Okey, sekarang ni nak ingat macam mana nak tolak nak tambah. Kita tengok. Kita nak hapuskan Y kan? Nak hapuskan Y. So tengok dua-dua Y ni. Dua-dua tambah. Okey. Ini tolong ingat. Kalau sama. Kalau sama maksudnya dua-dua positif. Sama kita tolak. Kalau tak sama, satu positif, satu negatif ataupun satu positif, kita tambah. Yang ni nilai ni tengok kat mana, nilai ni tengok yang mana kita nak hapus ni. Yang mana kita nak hapus ni kita tengok. Kalau sama ada dua-dua positif ataupun dua-dua negatif, kita tolak. Kalau tak sama, kalau tak sama, ni awak kena ingat, semua tolak. Satu tambah, semua tambah. Okey, 8 tolak 21, berapa? Negatif 3. 13. 8 tolak 1 apa? 13. Nampak skrin saya? 13. Negatif? Ha? 13. Bagus. Yang ni 99 hapus habis. Kosong. Okey. 137 tolak 228. Negatif 91. Negatif 91. 137 tolak 228. Negatif. Negatif 91. 10. 91 ah. Okey, 91 betul. So X adalah negatif 91 per dengan negatif 13. So negatif habis. So X adalah 91 bagi 13. 7. Jadi X 7. Sekarang kita dapat nilai X dah. Okey, kita dapat nilai X. Bila dapat nilai X, kita masukkan kepada mana-mana persamaan yang kita nak. Persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. So kita boleh pilih mana-mana. Okey, Adi, Rafiq ada Rafiq? Ozai? Ya. Okey, sekarang Ozai nak pilih persamaan 1 ke persamaan 2? Tak tahu, tak tahu buat pilihan. Syazani, awak nak pilih persamaan mana? Nak gantikan X sebagai 7? Persamaan 1. Okey, Syazani pilih persamaan 1. Persamaan 1. Okey, Syazani pilih persamaan 1. Persamaan 1. 9X tambah 9X pula dah. 8X tambah 9Y sama dengan 137. Okey, so tadi kita dapat X 7 kan? Kita bola X ni 7. 8, 7 tambah 9Y sama dengan 137. Jadi 8 kali 7. 8 kali 7 berapa? 56. Mana? Okey, 56 tambah 9Y sama dengan 137. Okey. Step ni tolong tengok. Amal step ni biar lupa lah. Dan nak pindah pi belakang ni sekejap lepas tak tahu. 9Y sama dengan 137 tolak 56. Okey, jadi 137 tolak 56 sama dengan 81. 81. Bagus Azani. Azani saya rasa dengar suara tu. Y sama dengan 81 bahagi 9. Okey, jadi Y sama dengan 81 bahagi 9. 9. 9. Jadi kita dapat dah untuk jawapan B.
X sama dengan 7, Y sama dengan 9. Okey, inilah contoh soalan persamaan linear yang awak dah belajar tingkatan 1. Okey, ada nak tanya soalan kepada cikgu sebelum cikgu teruskan? Ada nak tanya? Cikgu, kalau kita ambil persamaan 2, jawapan sama juga lah. Sama. Awak pilih persamaan 2 pun tetap sama. Dia tak ada masalah, dia akan sama. Awak gantikan X7, awak akan dapat jawapan sama. Kita mana-mana je kita pilih, tak ada masalah. Okey? Boleh? Boleh ya? Boleh. Okey, jangan boleh saja ya. Boleh. Tak boleh. Okey, next. Next cikgu akan tunjuk contoh soalan apa pula. Okey, contoh soalan ni. Soalan pemfaktoran tadi kan. Soalan pemfaktoran yang kapek ni tadi ni. Yang kapek ni. Yang kapek ni tadi. Ini tingkatan berapa? Faktoran tingkatan berapa? Pemfaktoran tingkatan berapa? Siapa ingat? Tadi cikgu dah beritahu pemfaktoran ni tingkatan? 2. Tingkatan Tingkatan 2. betul. Tingkatan 2. Berapa tahun dah? 3 tahun dah. Okay, now. Macam ni. Contoh yang ni dia kata Puan Maria menuju sebidang permaidani yang panjangnya 3R tolak 2 dan lebarnya R tambah 1. Hitung luas permaidani. Luas. Okay, so luas adalah apa? Panjang darab dengan lebar. Jadi panjang 3R tolak 2. Lebar R tambah 1. So nak cari luas bila darab, ini kita kembangkan. Sebelum tu ingat mula-mula sekali buat anak panah dulu supaya tak lupa. Anak panah pergerakan dia. Ini penting. Dapat soalan buat anak panah. Tak ada orang nak marah kamu bila soalan kamu conteng macam ni. Tak tolak markah pun. Kita buat anak panah supaya kita tak lupa. Mula 3R dulu. Dia akan pergi ke mana? Pergi ke R. Saya. Sekejap ya. Saya buat bagi si padam sabar elok sikit. Okay. 3R dia mai sini. Yang ni nombor 1. Lepas tu dia pergi sini. Sini nombor 2. Kemudian 2 pula mai sini. Nombor 3. 2 pula mai sini. Nombor 4. So bermakna ada 4 pergerakan yang awak kena buat. Mula-mula 3R darab dengan R sama dengan 3R kuasa 2. Okay. 3R ni darab dengan 1. Tambah 3R. Okay. Negatif 2 darab dengan R. Negatif 2R. Negatif 2 darab dengan 1. Negatif 2. Okay. Ini nampak disusun. Nombor 1. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Yang sama kita selesaikan. Ini sama. Okey, yang sama kita selesaikan. Okey. 3R kuasa 2. 3 tolak 2, 1. Jadi tambah R tolak 2. So inilah luas perbandingan ini dalam ungkapan algebra. Kita selesaikan ya. Selesaikan adalah ungkapan kuadratik. Dalam topik ni awak tak selesaikan. Awak akan selesaikan semasa awak belajar nanti tingkatan 4. Okay, dia tak ada penyelesaian yang ni. Okay, so next saya tunjuk soalan yang bentuk lebih kurang macam ni. Okay, saya akan tunjuk contoh soalan. Ni soalan dia macam ni. Okay, soalan macam ni. Okay, setakat ni bolehkah semua masih online dengan saya kah? Ada Lena? Zaim adakah? Zaim? Saya cakap susah. Ada Cikgu. Zaim tak ada Ada Cikgu, ada. Ada. Jangan Lena lah. Tekan Insta bang. Zaim nampak tak apa yang saya paparkan ni Zaim? Nampak Cikgu contoh Nampak soalan tak, Zaim? pemfaktoran.
Bagus. Alhamdulillah. Okey, seutas dawai panjang 10x tambah 2 cm digunakan untuk membuat sebuah segi empat tepat ABCD seperti ditunjukkan pada rajah 2. Okey, ni ungkapkan seputar X panjang BC. Okey, yang ni dia nak panjang BC. Okey, ini panjang B luas. Ada dua soalan. Okey, panjang BC, panjang ni. Okey, saya lukis lain besar sikit. So, kita tak tahu, kita boleh bubuh Y. Saya bubuh Y. Awak nak bubuh A ke B ke C, tak ada masalah. Saya bubuh Y lah. Biasanya A, X, Y ni kita senang sikit kan. Okay. So, sekarang kita cari panjang BC. Dia bagi tahu seutas dawai ni A, B, C, D ni ada seutas dawai. Yang daripada A sampai D ni panjang dia 10x tambah 2. Ini panjang dawai tersebut. Okay. Jadi dia nak tahu panjang BC ni kita tak tahu. Okay, contoh macam ni ya, ada panjang ni. Okay. 2 tahu, dari 2 tak tahu. Okay, saya gantikan sini. So bermakna bila kata panjang kita tambah semua ya, tambah semua. Saya tambah AB, tambah BC, tambah DC, tambah AD. Tambah semua jumlah mesti 10x tambah 2. Jadi 3x tambah 2 tambah lagi 3x tambah 2 sebab dia ada dua sisi yang sama. Tambah y yang ni, tambah yang ni y. Tambah y. So akan dapat sama dengan berapa? Siapa tahu? Sama dengan berapa? 10x tambah 2. Bagus Amalina. 10x tambah 2. Okey. Jadi 3x tambah 3x berapa? 6x. 6x. 2 tambah 2? 4. Y tambah y? 2y. 2y, pandai. Siapa tu pandai? Okey, sekarang kita nak cari apa sekarang? Kita nak cari apa? Cari BC. BC tu apa dia? Panjang. Dekat sini BC tu apa? Y. Kita nak cari Y sekarang. Bila kita nak cari Y, kita tinggalkan Y kat sini. Jadi 2Y sama dengan. Yang lain ni kita pindah pergi sana. 10x tolak 6x. Ini pindah. 2 tambah 2 tolak 4. Okey, macam tu. Jadi 2y sama dengan 10x tolak 6x, 4x. 2 tolak 4, negatif 2. Okey. So nak cari y kan? Jadi y sama dengan 4x tolak 2 bahagi 2. Jadi y sama dengan, ini bahagi dapat berapa? Potong. 2x tolak 1. Pandai. 2x tolak 1. Jadi kita dapat dah panjang BC adalah 2x tolak 1. Untuk menjawab soalan A. Okay, untuk menjawab soalan A. Berapakah panjang BC? Jadi B 2x tolak 1. Okey. 2 markah. Lagi 2 markah. Luas. Luas nak cari macam mana? Siapa boleh jawab? Saya nak dengar suara 5 belian pula lah. Siapa? Alia? Siapa kita? Darwisha? Andrian? Macam mana nak cari luas Andrian? Andrian ada tak? Ada kan? Andrian? Hello? Ya, Eko. Macam mana nak cari luas Andrian? Macam mana cari luas? Luas segi 4 tepat ni macam mana nak cari? Andrian? Macam mana nak cari?
Okay, Syazani macam nak cari? Panjang darab lebar. Panjang dan lebar, bagus. Jadi apa darab apa? Tambah Apa darab apa? 3S tambah 2 darab dengan Ha? 2S tolak 1. Tolak ke tambah tu saya silap. Tolak, sorry. Tolak saya silap. Okey, tahniah Syazani, bagus. Bagus ya. Untuk segi 4, panjang darab lebar. Andrea ni ingat ya, luas, panjang darab lebar. Saya rasa Andrea tak ada masalah lain kot. Sebab duk tengah kuliah ni tak ada masalah lain rasanya. Okey, panjang darab lebar. Jadi 3x tambah 2 darab dengan 2x tolak 1. Ini kita nak kena kembangkan macam cikgu cakap tadi. First sekali nak buat apa? First sekali buat anak panah. Ini penting. Ini penting sangat jalan. Nak pergi mana pun kena tahu jalan. Kalau silap jalan sesat. Okey, jadi 3x kena kali dengan 2. Jadi 6x kuasa 2. 3x dengan negatif 1, negatif 3x. 2 dengan 2, 4x. 2 dengan 1, negatif 2. So, awak akan dapat 6x kuasa 2. Negatif 3 tambah 4, 1x. So, tolak 2. So, dapat jawapan dia. Luas ABC dalam sebutan X. Ingat tengok soalan ya. Ungkapkan dalam sebutan X. So, ini sebutan X. Okey, ada soalan sebelum cikgu pergi ke soalan seterusnya? Tolong ambil nota ya. Saat ni kosong-kosong lah. Tentukan persamaan OG. Persamaan OG. Mana OG? OG tahu ni. OG tahu ni. OG. Ni nak cari persamaan OG ni. OG. Dia O asalan, G kat sini. Tengok cikgu buat ni. Okey. Cikgu akan cuba tunjuk supaya awak faham dan awak boleh jawab ya. Cikgu akan cuba. Walaupun awak kata susah, saya nak bila awak tengok saya ajak ni, oi senang. Saya nak semua fikir macam tu. Tak mau lepas cikgu ajak pun, alah susah lah soalan ni, tak mau jawab. Tak mau macam tu. Okey. So dia nak persamaan OG, bila nak buat persamaan mesti tahu kecurunan. Mesti tahu pitasan Y. Sekarang nak cari M. Okey, awak nak cari M? Ingat M. M apa dia? M kecurunan. Ada 2 formula M. Formula ni pun, rumus ni pun tak payah susah hati. Ada diberi semasa periksa. Okey, tapi cikgu tunjuk bila tengok awak ingat. M Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Satu lagi persamaan, ada 2 persamaan kecurunan. Satu lagi persamaan, negatif pintasan Y bahagi pintasan X. So kenapa ada 2? Ada 2 sebab nak pakai formula. Pakai formula M ini apabila soalan tu ada titik macam ni. Bila soalan tak ada titik tapi ada pintasan, pakai rumus yang ni. Sebab tu dia ada 2 rumus. Okay, hari ni soalan adalah guna yang A ni. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, 4 belian pun fokus ya. Soalan yang sama akan ada dalam pertengahan tahun awak ya. Okey, M Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Y, X ni apa dia? Koordinat. Okey, saya akan ambil sini koordinat X, Y. Satu lagi asalan ni. Kalau skrin saya lari ke tak nampak abang sebab saya tak tahu ya. Bila saya present saya tak tahu. Jangan bagi saya cakap seorang-seorang tiba-tiba tak ada skrin. Okay, so titik asalan 00 sama XY. So kita nak bubuh X2, Y2, X1, Y1 yang ikut suka kita. Okay, saya bubuh yang ni
Saya boleh ni X1, Y1, X2, Y2. Kita ambil formula ni, Y2 12. So M sama dengan 2 negatif 12. Okey, negatif 12 per negatif 12 tolak kosong. Okey, Y2 tolak Y1. X2 6 tolak kosong juga. Okey. Jadi negatif 12 tolak kosong, negatif 12. 6 tolak kosong 6. Negatif 12 bagi 6, negatif 2. Jadi M kita 2. M kita 2. Sekejap. Okay, bila dapat M2, okay, kita dah tahu dah M kita ni 2. C kita, C apa dia? C adalah pintasan Y. Pintasan Y adalah garis yang kena paksi Y. Okay, pintas, dia perkataan pintas. Pintas adalah potong. Jalan pintas. Okay, jadi dia potong paksi Y. Kat mana persamaan ni potong paksi Y? Okay, ni paksi Y. So dia potong kat sini. So sini paksi Y dia berapa? Siapa boleh bagi tahu saya? Dia potong dekat mana? Kat paksi Y berapa? Boleh bagi tahu saya tak siapa-siapa? Kosong cikgu. Kosong, betul. So pintasan Y dia kosong. Dia kena dekat sini kosong. Jadi kita buat Y sama dengan MX tambah C. Y dah kosong dah. Y ni kosong. Jadi tak adalah. Persamaan kita Y sama dengan M dia negatif 2. Jadi negatif 2 X. So siaplah persamaan kita untuk OG. OG adalah Y sama dengan negatif 2X. Okay, lagi satu tips awak nak tahu sama ada jawapan awak betul ke tak. Awak tengok garisan ni. Garisan ni, okay. Dari mana? Dari X ke dari Y? So dia dari kiri. Dari kiri turun. Dari kiri pergi kanan, dia turun. Bila turun dari kiri ke kanan, M dia mestilah negatif. Okay, jadi bila kita check balik M kita, oh betul. M kita negatif, jadi M kita betul. Tapi bila awak buat contoh, awak terlupa letak negatif ni, terlupa ni, negatif ni awak tak bubuh. Okay, awak tak bubuh. So awak tak bubuh negatif. Awak buat 12 tolak kosong, 12. So buat 12 kan. Lepas tu 12 bagi 6 awak akan dapat 2. So awak ingat betul dah. Oh M2. Jadi awak buka kat sini. Awak buat persamaan awak. Y sama dengan 2X. Lepas tu bila awak cek balik, kenapa 2X? Kenapa 2? Sedangkan garisan ni dari kiri ke kanan. Bila dari kiri ke kanan, M dia mesti negatif. Bila awak cek balik, oh rupanya awak terlupa titik ni ada negatif. So awak kena buat semula letak negatif. Okey, faham tips dia? Yang pertama, kita kena tengok kecurunan dia. Kalau garis tersebut daripada kiri turun ke kanan, M dia mesti negatif. Tetapi kalau garis tersebut dari kanan turun ke kiri, yang ni. So M dia adalah positif. Kiri, daripada kiri turun ke kanan, negatif. Positif. Itu awak ingat. Okay.